Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Seperti kebiasaan 9 malam anda menemui dan juga bersama kami dalam Bicara Naratif. Malam ini agak istimewa. Kita bercakap berkenaan antara industri yang menyumbang kepada ekonomi terbesar negara iaitu industri sawit. Kita sedia maklum dalam beberapa tahun kebelakangan ini kegiatan boikot yang dilakukan terhadap industri minyak sawit negara oleh Kesatuan Eropah dan juga dilakukan oleh Amerika Syarikat menyebabkan dan juga memberikan natijah khususnya kepada kesan dan juga dampak kepada ekspor minyak sawit negara kita dan juga hasil ekspor minyak sawit negara kita. Namun begitu, apa yang boleh dilakukan pada ketika ini adalah untuk mengalihkan pasaran ekspor tersebut kepada negara-negara lain yang mempunyai pasaran konsumer yang besar seperti Iran, China dan juga di negara-negara Timur Tengah. Apakah keberhasilan dan apakah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah ini, khususnya memerangi implikasi no palm oil labelling pada industri sawit. Secara eksklusif pada malam ini kita membawakan dan juga perkongsian dari Malaysian Palm Oil Council. Bersama dengan saya adalah Dr. Ruslan Abdullah, pengarah sains alam sekitar dan kelestarian Malaysian Palm Oil Council MPOC. Assalamualaikum, selamat malam Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Kita berkongsi satu topik dan juga perkongsian yang dikira menarik dan mustahak untuk kita bincangkan kepada industri dan juga ekonomi negara. Doktor, sebelum kita menginjak lebih lanjut berkenaan tentang no palm oil labelling ini, situasi pada ketika ini, tindakan boikot dan juga pengalihan ekspor negara, apa yang boleh kita gambarkan secara ringkas ilustrasinya, Doktor? Okey, seperti yang kita sedia maklum, industri sawit ini adalah satu industri yang agak penting kepada negara kita. Jadi sebarang tindakan oleh negara-negara pengimport akan menjejaskan pulangan industri kita. Dan kita tahu bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang agak kecil dengan penduduk yang hanya lebih kurang 32 juta orang. Dan kita menghasilkan sekitar 20 juta tan minyak sawit setiap tahun. Dan oleh yang demikian, 70% ke 80% minyak sawit yang kita hasilkan perlulah dieksport. Berbanding dengan Indonesia yang menghasilkan sekitar 35 juta tan dan mereka mempunyai penduduk yang ramai iaitu 270 juta orang. Jadi mereka mempunyai permintaan dalaman yang agak tinggi berbanding dengan Malaysia. So kita agak sensitif tentang apa-apa jua boikot ataupun tindakan yang negatif terhadap industri sawit, dan kita perlulah melakukan sesuatu untuk memastikan bahawa keluaran kita dapat diekspor sebanyak mungkin. Menggunakan minyak sawit ataupun produk minyak sawit untuk produk akhir bagi pasaran pengguna ataupun consumer product. Ada juga diberitakan berkenaan tentang pelabelan no palm oil kepada produk-produk akhir tersebut. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita fahami definisi dan juga di sebalik rasional pelaksanaan no palm oil labelling ini? Terima kasih. Saya rasa ini adalah satu isu yang agak penting kerana dia memberikan impak yang signifikan kepada pengguna yang mana mereka mungkin tidak begitu mengetahui apakah implikasi daripada perlabelan ini. So kalau kita pergi ke mana-mana pasaraya dan kita ambil apa-apa barang dan kita akan lihat produk itu mengandungi ingredient ataupun senarai kandungan yang terdapat di dalam produk tersebut, sama ada dia barang makanan ataupun bahan-bahan kegunaan kendiri seperti shampoo, lotion dan sebagainya. Dan apa yang menarik adalah terdapat usaha daripada pesaing-pesaing minyak sawit dunia, khususnya yang menghasilkan minyak sayuran alternatif seperti minyak matahari, minyak sesawi, minyak kacang soya dan minyak matahari, yang mengatakan bahawa minyak sawit ini adalah tidak sesuai untuk digunakan ataupun tidak membawa kepada satu kesan yang positif dari segi kesihatan. Jadi mereka melabelkan no palm oil label pada produk tersebut. Dan kalau kita lihat kebanyakan produk-produk yang membawa label seperti ini berasal daripada negara-negara pengeluar minyak sayuran saingan kepada sawit, khususnya di Eropah,
Dan yang paling menarik di dalam bancian yang telah dilakukan oleh MPOC baru-baru ini, kita mendapati bahawa New Zealand dan juga Australia merupakan antara negara yang paling banyak mengeksport produk-produk yang berlabelkan tanpa minyak sawit. Okey. Okey. So ini adalah satu perkara yang kita sendiri cuba memahami kenapa dan benda ini berlaku. Okey. Ada alasan ataupun rasional yang pernah dikeluarkan oleh pihak mereka? Pada pandangan kami, oleh kerana produk-produk yang mereka labelkan tanpa minyak sawit ini adalah satu produk yang mereka katakan bahawa minyak sawit ini adalah dihasilkan ekoran daripada penanaman pokok sawit yang menyebabkan penyahutanan yang agak besar. Okey. Jadi mereka mengandaikan bahawa semakin banyak minyak sawit dihasilkan, semakin banyak hutan ditebang untuk menanam sawit. Dan di samping itu juga mereka mengandaikan bahawa ekoran daripada penembangan hutan ini berlaku kepupusan biodiversity di negara-negara pengeluar sawit. Dan kalau kita tahu di Malaysia dan Indonesia yang merupakan 85% pengeluaran minyak sawit datang daripada kedua negeri ini. Jadi mereka mengatakan bahawa berlaku penyahutan yang tidak terkawal. Okey. Itu mungkin antara faktor-faktor yang kita jangkakan ataupun kita ramalkan alasan di sebalik apa yang dilaksanakan, walaupun di atas permukaannya kita sedia maklum untuk menyelamatkan industri minyak matahari, minyak sesawi dan juga minyak kacang soya mereka. Kita sedia maklum dalam pasaran pengguna ataupun final product untuk consumer itu, selalunya kita melihat pelabelan itu produk ini diperkayakan dengan kandungannya. Tetapi kini pengguna lebih gemar untuk melihat produk ini bebas ataupun this product is gluten free ataupun soy free dan sebagainya. Apakah naratif kepada pemilihan dan juga set tingkah laku pengguna juga sudah pun mula berubah dengan pelabelan seperti ini, Doktor? Okey, kesannya tidak begitu ketara di Malaysia dan juga di Indonesia, tetapi kesan pelabelan ini agak signifikan kalau kita lihat di negara-negara Eropah khususnya. Kerana bagi mereka tidak dapat memahami industri sawit. Malahan ada yang menyatakan bahawa minyak sawit ini dihasilkan daripada batang sawit. Wow. Okey. Dan sedangkan kita tahu bahawa minyak sawit ini datang daripada buah dan juga daripada isi rong sawit. Okey. Jadi mereka telah disogokkan dengan maklumat-maklumat yang tidak benar dan kebanyakan mereka mengambil jalan yang mudah tanpa cuba memahami industri ini dengan lebih mendalam ataupun cuba mempelajari apa itu pokok sawit, apa itu minyak sawit. Jadi mereka mengambil jalan yang mudah dan terus memboikot. Dan ini diambil kesempatan oleh NGO umpamanya dan juga pesaing-pesaing minyak sawit kerana mereka akan memenuhi, umpama kalau kita lihat di Google umpamanya. Kalau kita Google sawit ataupun minyak sawit, 9 daripada 10 artikel yang keluar di dalam pencarian kita itu akan berceritakan tentang benda yang negatif. Dan cuma satu saja yang positif. Dan sedangkan yang 9 itu tidak dipastikan sama dia benar ataupun tidak. So ini yang kita perlu tangani dan Majlis Minyak Sawit Malaysia sedang bekerja rapat dengan banyak agensi-agensi kerajaan dan juga pusat penyelidikan di dalam dan juga di luar negara untuk membetulkan naratif ini. Okey. Dengan pelabelan itu, kita sedia maklum ia sudah pun berada di pasaran dan kita ingin mengetahui di pasaran pengguna manakah yang kebiasaannya produk-produk ini dilabelkan sedemikian. Apakah pengguna juga cakna dan juga tahu tentang pelabelan seperti ini, dan kalau diceritakan tentang pelabelan juga, bahaya dan risiko pelabelan ini kepada pasaran? Okey. Kalau di Malaysia, umpamanya MPOC baru-baru ini menjalankan bancian kali kedua di semua pasaraya-pasaraya di sekitar
Lembah Kelang dan juga khususnya di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Dan kita dapati daripada bancian-bancian tersebut, khususnya di dalam pasar raya yang terdapat di kawasan-kawasan yang dihuni oleh penduduk-penduduk ekspatriat. Ataupun mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi. So kita akan dapat banyak produk-produk yang mempunyai label no palm oil. Dan antara supermarket ataupun pasar raya yang menjadi pengedarnya adalah seperti Jaya Grocer, Isetan, dan cold storage dan sebagainya. Ini adalah pasar raya yang banyak dikunjungi oleh ekspatriat. Dan T20 lah. Ya, dan mereka tahu bahawa kebanyakan ekspatriat ni ataupun kebanyakan pengguna khususnya di Eropah, bila mereka membeli sesuatu produk, mereka akan ambil dan baca ingredientnya terlebih dahulu. Berbeza dengan orang Malaysia, orang tempatan, dia ambil, dia tengok harga. Dia tak tengok apa yang terkandung di dalamnya. So ini yang kita perlu cuba didik pengguna kita supaya lebih peka tentang apa yang tercatat di dalam sesuatu produk yang terdapat di pasar raya yang kita nak beli. Supaya kita lebih cakna dengan apa yang terdapat dan apa yang disuguhkan kepada pengguna. Cuma persoalan saya, kalau sekiranya penerimaan pengguna itu mendapat suatu gambaran penerimaan yang rancak, apakah ia juga menggambarkan bahawasanya produk ini semakin diterima baik di pasaran pengguna? Ya, saya rasa begitu. Kalau katakan dia membawa maklumat yang boleh dipercayai, semestinya produk itu akan mendapat tarikan yang hebat. Dan salah satu daripada benda yang kita perlu lakukan sebagai pengguna adalah untuk mempersoalkan kesahihan fakta yang terdapat di dalam senarai tersebut. Kadang-kadang kita nampak benda itu dan kita tak tengok ataupun kita tidak mengkaji dengan lebih mendalam adakah fakta itu, adakah apa yang dituliskan itu benar ataupun tidak. So itu kita punya kelemahan. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara Eropah, mereka begitu sensitif tentang apa yang dituliskan di dalam ingredient. Dan kalau katakan mereka meletakkan no palm oil label dan ditambahkan dengan artikel-artikel yang terdapat di dalam Google umpama yang mengatakan minyak sawit ini adalah sebab penyahutanan, minyak sawit ini adalah penyebab kepupusan biodiversity, mereka lebih percaya kepada maklumat tersebut. Jadi kita di Malaysia ini harus menepis kemasukan produk-produk tersebut kerana dia memberi implikasi yang negatif kepada industri kita. Ya, ada yang percaya disebabkan penanaman minyak sawit ini kepupusan orang hutan juga, ya. Betul. Itu antara stigma yang digambarkan oleh mereka yang ingin memerangi industri minyak sawit. Sedikit berkenaan tentang apabila berlakunya pelabelan no palm oil produk ataupun tanpa minyak sawit ini, ia akan menyebabkan kecenderungan pengilang dan pemproses makanan untuk mengurangkan kebergantungan mereka kepada minyak sawit, ya. Jadi ini juga akan memberikan kesan secara terus kepada industri minyak sawit negara. Pada ketika ini, di manakah keadaannya dari segi penghasilan produk minyak sawit dan juga untuk membekalkan produk minyak sawit kepada kilang-kilang pemproses makanan ini? Okey. Saya rasa itu adalah satu soalan yang baik, di mana kalau kita lihat minyak sawit ini adalah satu produk yang begitu versatile. Dan kalau kita pergi di mana-mana pasar raya dan kita ambil katakan sekumpulan produk, lebih daripada 75% daripada produk-produk yang terdapat di atas shelf di mana-mana pasar raya mengandungi minyak sawit. Sama ada dalam bentuk hiliran ataupun komponen-komponen yang telah dicerakinkan daripada minyak sawit. So saya rasa ini penting sebab minyak sawit ini adalah satu produk yang begitu unik berbanding dengan minyak-minyak sayuran yang lain. Kalau kita lihat berbanding dengan minyak sayuran yang lain, minyak sawit ini mengandungi apa yang dinamakan sebagai lemak tepu dan lemak tidak tepu yang seimbang. 50-50. Dan ekoran daripada keseimbangan kandungan tersebut, dia membolehkan minyak sawit ini diguna pakai
untuk pelbagai tujuan. Yang tepu yang menyebabkan dia lebih pekat dan tidak tepu dia akan menyebabkan dia lebih cair. Okey. Jadi di dalam pembuatan makanan umpamanya, sekiranya kita memerlukan sesuatu produk itu menjadi beku. So kita gunakanlah lebih daripada yang kandungan itu. So kita boleh guna untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey. Dan ini tidak terdapat di dalam minyak sayuran yang lain. Yang inilah yang menyebabkan minyak sawit menjadi satu produk yang versatile dan menjadi sebab kenapa pesaing-pesaing sawit perlu memberikan naratif-naratif yang negatif kepada minyak sawit. Penceritaan yang positif seperti ini kita perlukan untuk membawa kepada gambaran betapa diverse atau diversity kepada penghasilan produk sawit itu, bukan hanya kepada minyak sawit untuk penghasilan apa yang kita saksikan pada ketika ini, tapi dari segi variasi kepada penghasilan produk akhir daripada produk sawit sendiri. Kita akan berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Kerajaan menyedari bahawasanya rangkaian gentian optik ke kawasan-kawasan yang masih dianggap tertinggal. Kerajaan telah melaksanakan sebelum ini penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence atau POP, hub gentian optik. Fasa 1, projek POP ini telah melibatkan 630 lokasi, terutamanya berhampiran sekolah-sekolah yang terpencil. Manakala fasa 2 yang akan dilaksanakan ini akan melibatkan 3,693 lokasi dengan peruntukan hampir 4 bilion. Sebanyak 432,300 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila ianya siap kelak. Yang kurang mampu, mereka akan bermasalah kalau mereka terpaksa membeli peranti yang baik, yang lazimnya harganya mencecah angka ribu, bukan hanya soal beberapa ratus ringgit. Jadi perkara ini telah dibincangkan di antara khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Kewangan dan saya sendiri untuk memikirkan satu kaedah ataupun satu program yang memastikan pelajar-pelajar kita yang berada di universiti sentiasa mempunyai peranti dan tidak terganggu pembelajaran mereka semata-mata kerana mereka tidak ada
kemampuan. Untuk dapat. Ya, dalam kita menghadapi natijah dan juga dampak khususnya no palm oil labelling pada industri sawit negara, untuk memerangi situasi ini, kita perlukan satu keyakinan bahawa penghasilan minyak sawit kita berada dalam satu proses yang mampan. Dr. Ruslan bercakap tentang minyak sawit yang mampan dan penghasilannya itu juga dalam proses yang mampan. Apa yang boleh diperhatikan dan juga boleh diperhalusi dalam pelaksanaan prosedur dan juga proses ini? Okey. Terima kasih. Ramai yang tidak begitu fasih tentang apa yang dimasukkan sebagai mampan. Ya. Jadi sebagai introduction, mampan ini adalah satu sistem di mana pengeluaran sesuatu produk itu perlulah mematuhi tonggak-tonggak kemampanan ataupun kelestarian. Dan terdapat 3 tonggak yang penting di dalam penghasilan sesuatu produk yang mampan. Yang pertamanya adalah bertanggungjawab kepada planet ataupun bumi. Dan keduanya adalah bertanggungjawab kepada penduduk ataupun manusia. Dan ketiganya adalah bertanggungjawab kepada industri yang menjalankan perusahaan tersebut. Dan ketiga-tiga ini ataupun disingkatkan sebagai 3P, planet, people and profit, perlulah diseimbangkan. Sekiranya satu tempang, maka dia tidak dinyatakan sebagai mampan ataupun lestari. So ini penting. Dan di Malaysia ini, kerajaan Malaysia telah menjadikan keperluan untuk mendapat pensijilan MSPO ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil 100% bermula daripada Januari 2020. Daripada 2013 kita telah berusaha untuk membina pensijilan ini. Dan pada 2020 kerajaan telah menyatakan bahawa dia dijadikan sebagai mandatory. Maknanya semua perlulah disijilkan. Tetapi sehingga kini kita hanya mencapai sekitar 92% keluasan ladang kita yang telah disijilkan dan 95% di antara kilang-kilang yang telah disijilkan. Dan ini adalah kerana kita mempunyai sedikit cabaran khususnya di kalangan pekebun-pekebun kecil. Kerana mereka ini biasanya diusahakan oleh mereka yang tidak begitu mempunyai kesedaran yang tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat besar. Ataupun mereka tidak mempunyai keupayaan, keuangan untuk mendapatkan persijilan. Sebab untuk mendapatkan persijilan, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Dan ini memerlukan wang. Jadi salah satu daripada langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah dengan mengadakan dana-dana yang boleh membantu pekebun kecil untuk mendapat pensijilan. Dan bagi pekebun kecil, bantuannya adalah 100%. Dan pekebun kecil yang sederhana, mereka mempunyai bantuan yang bukan 100%, tapi ada bantuan. Jadi mungkin ada persoalan, kalau ada bantuan 100%, kenapa masih lagi tidak dapat 100% pensijilan? Di Malaysia ini, sebelum seseorang petani ataupun penanam sawit melakukan usahanya, mereka perlulah mendapat kebenaran ataupun lesen daripada MPOB, Majlis Minyak Sawit. Dan ini perlu dilakukan. Tetapi terdapat banyak pekebun kecil yang mana hak milik kebun itu tidak dapat dikenal pasti. Mungkin kerana industri ini telah berumur 100 tahun lebih dan mungkin industri tersebut ataupun ladang tersebut diusulkan oleh datuk nenek mereka. Isu pemilikan tanah. Ya. Dan apabila diambil alih ataupun mereka telah meninggal dunia, tidak ada sanak saudara yang ingin meneruskan. Ini merupakan satu cabaran. Untuk kita mengenal pasti siapa sebenarnya yang mempunyai ladang-ladang tersebut. Ini mungkin sebab kenapa kita masih lagi tidak dapat mencapai 100% pensijilan. So diharapkan selepas 2022 ni, insya-Allah kita akan dapat
mendapat 100% persetujuan. Kita ke arah untuk melaksanakan dan juga merancangkan dasar-dasar yang berkaitan dengan minyak sawit supaya ia dapat dicapai dan juga untuk kemampanan itu untuk pelesenan dan juga pensijilan di bawah MPOP juga. Doktor, kita sering kali dimomokkan dengan kandungan minyak sawit ini yang berkolesterol, tetapi kita alpa tentang kandungan vitamin dan nutrisinya, dan disebutkan tadi adalah ia adalah satu kandungan yang seimbang, lemak tepu dan juga tidak tepu. Untuk kesihatan, dalam aspek kita memahami dengan lebih teknikal berkenaan tentang natijahnya kepada kesihatan, apa yang boleh difahami tentang ciri-ciri minyak sawit? Okey. Saya nak perbetulkan salah satu daripada tanggapan yang selalu salah. Semua bahan daripada sumber tumbuhan adalah bebas kolesterol. Okey. Okey, maknanya kolesterol ini hanya dihasilkan oleh sumber yang bukan berunsurkan tanaman. So dia daripada ikan ataupun daripada daging dan sebagainya. Okey. Kalau dia tanaman, dia bebas kolesterol. Itu nombor satu. Okey. Nombor dua, apa yang terdapat di dalam sawit yang tidak terdapat di dalam minyak sayuran yang lain adalah bahan-bahan yang baik untuk kesihatan. Umpamanya adalah vitamin E, tocotrienol. Okey, vitamin E, tocotrienol ini adalah merupakan satu antioksidan yang begitu kuat untuk membantu sistem kesihatan badan kita. Okey. Dan dia tidak terdapat di dalam minyak seperti minyak soya bean ataupun minyak matahari ataupun minyak jagung. Cuma terdapat di dalam minyak sawit sahaja. Okey. Dan kalau kita lihat, ramai orang membeli vitamin E ini secara melalui suplemen. Ya. Dan kita ada minyak sawit yang secara semula jadinya memang ada mengandungi tocotrienol. Okey. Kenapa kita nak pergi beli minyak jagung umpamanya dan kemudian kita beli pula tocotrienol untuk mendapatkan kesihatan. Dan di samping itu, minyak sawit juga mempunyai kandungan provitamin A yang agak tinggi. Ya. Jauh lebih tinggi daripada lobak, jauh lebih tinggi daripada tomato. Dan provitamin A ini adalah satu bahan karotenoid yang sangat baik untuk penglihatan kita. Okey. Okey, dia baik untuk penglihatan dan malahan telah dilakukan beberapa kajian di dalam dan juga di luar negara yang membuktikan bahawa pengambilan provitamin A ini dapat membantu mengelakkan kerabunan di kalangan murid-murid sekolah. Okey. Dan ini telah dilakukan di dalam beberapa negara di Afrika umpamanya. Mereka diberikan biskut yang telah diperkayakan dengan provitamin A yang dihasilkan daripada minyak sawit. So ini adalah satu bukti yang menunjukkan minyak sawit ini adalah satu minyak yang sihat. Berkhasiat. Okey, yang sihat dan mempunyai pelbagai kegunaan. Yeah. So kenapa kita perlu menggunakan minyak import? Dan salah satu daripada kelemahan orang Malaysia adalah sekiranya barang itu import, mereka berandaian bahawa barang itu lebih baik daripada barang-barang lokal. So ini perlu kita buangkan jauh-jauh. Jangan anak tirikan produk. Jangan anak tirikan. Ya, betul. Berbalik kepada no palm oil labelling ini, kita juga nak mengetahui dengan tindakan-tindakan dilakukan oleh MPOC dan juga agensi-agensi yang berkaitan dalam menangani dan juga mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa dan menguasai kehendak pasaran. Okey, kita telah mula mengenal pasti ataupun dapat melihat bahawa wujudnya produk-produk yang membawa no palm oil label ni seawal tahun 2010-2011 lagi. Okey. Dan asalnya adalah di negara-negara yang merupakan pesaing minyak sayuran, minyak sawit. Okey, itu bermulanya. Kemudian ekoran daripada kemampuan minyak sawit ini untuk bersaing di kalangan minyak-minyak sayuran yang lain yang menyebabkan bahawa minyak sawit ini memonopoli sekurang-kurangnya 32% pasaran minyak sayuran dunia. Dan ini adalah satu pulangan yang besar. Dan ini menjadi sebab kenapa minyak sayuran lain begitu jaki ke atas minyak sawit dan mereka mendatangkan banyak
propaganda-propaganda yang tidak benar. Lama tak dengar perkataan jaki tu. Jaki. Dan jadi Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia harus melakukan sesuatu. Okay? Dan salah satu daripada perkara yang kita perlu lakukan adalah supaya fikiran pengguna ini tidak diracuni. Yeah. Dan kita perlu melakukan sesuatu supaya produk-produk yang membawa label tanpa sawit ini dihalang kemasukannya ke Malaysia. Okay. Dan untuk ini MPOC telah bekerjasama dengan KPDNHP dan juga Kementerian Kesihatan, Matrade dan juga MITI untuk melihat apakah undang-undang yang kita sedia ada. Okay. Yang boleh membantu kita menghalang kemasukan produk-produk tersebut. Dan apabila kita telah lakukan kerjasama ini, apa yang kita sedang lakukan adalah melobi pengubal-pengubal dasar. Dan seperti yang telah diumumkan pada awal tahun ini, tidak silap saya, ataupun hujung tahun lepas, adalah untuk mendenda semua pengimport yang membawa masuk produk-produk yang membawa label no palm oil. Okey. Dan ini adalah satu langkah yang kita sangat alu-alukan. Okey. Kerana sebelum ini, setiap kali bila kita kesan produk-produk ini di dalam pasar raya dan bila kita membuat panggilan telefon kepada pengedar ataupun pengimport, alasan yang mereka berikan adalah mereka tidak tahu. Okey. Ataupun in between the line, what can you do? If I import, what can you do? Kalau saya import, apa yang kamu boleh lakukan? Tiada tindakan. Okey. Tapi dengan adanya undang-undang yang begini, jadi mereka akan lebih berhati-hati untuk tidak membawa masuk produk-produk tersebut. Ya. Ketegasan kita dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan tentang mengharamkan produk ini daripada masuk ke Malaysia adalah perlu untuk menyelamatkan industri sawit negara. Doktor, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan bersama dengan doktor seketika nanti dalam Bicara Naratif. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Bagi keluarga yang kurang mampu, mereka akan bermasalah kalau mereka terpaksa membeli peranti yang baik, yang lazimnya harganya mencecah angka ribu, bukan hanya soal beberapa ratus ringgit. Jadi perkara ini telah dibincangkan di antara khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Kewangan dan saya sendiri untuk memikirkan satu kaedah ataupun satu program yang memastikan pelajar-pelajar kita yang berada di universiti sentiasa mempunyai peranti dan tidak terganggu pembelajaran mereka semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan. Kesemua nilai keluarga Malaysia adalah berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Ibarat sepohon pokok, akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, manakala ranting menjulang kukuh nilai-nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang subur dan inayahnya memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia. Baik, kita bersua kembali dalam bicara naratif eksklusif dan juga khas bersama dengan Malaysian Palm Oil Council. Masih lagi bersama dengan Dr. Sulan Abdullah bercerita tentang implikasi no palm oil labelling kepada industri sawit negara. Doktor, tadi kita banyak bercerita tentang gerakan no palm oil labelling ini banyak dijana dan juga dimomokkan oleh negara-negara Kesatuan Eropah berkenaan tentang isu deforestation. Kita sedia maklum penyahutanan ini banyak melihatkan kepada aktiviti penembangan hutan, pembakaran hutan untuk membuka satu kawasan penanaman kelapa sawit. Di Malaysia pada ketika ini, apakah peratusan pembukaan baharu kawasan-kawasan untuk penanaman kelapa sawit? Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, kita kena lihat sejarah sedikit tentang industri sawit ini. Industri sawit ini bermula pada tahun 1917. Okey. Dan dia dimulakan oleh satu petani yang datang daripada Perancis. Dan beliau membuka ladang yang pertama, ladang komersial yang pertama pada 1917, dan kalau dulu di Batang Mujuntai, kalau sekarang ni Bestari Jaya. Itu adalah ladang komersial yang pertama. Dan ekoran daripada permulaan itu, industri sawit telah berkembang dengan pesatnya. Dan pada peringkat awal, lebih kurang 50 tahun terdahulu, hampir semua kawasan-kawasan yang perlu ditanam dengan sawit datang daripada hutan. Okey. Sebab memang negara kita ialah macam tu kan. Sebab kita negara pertanian, so kita bermula dengan menebang hutan dan menanam sawit. Selepas 50 tahun kemudian, kita dapat melihat kebanyakan peningkatan kawasan penanaman sawit itu berasal daripada penukaran tumbuhan. Kalau dahulu kita ada getah, kita ada padi, kita ada koko. Dan semenjak tahun 80-an, 70-an, kita akan lihat ratio ataupun kadar sawit berbanding dengan tanaman-tanaman lain meningkat dan tanaman lain menurun. Jadi maknanya kita tidak lagi membuka kawasan-kawasan baru untuk menanam sawit. Dan pada tahun 2019, kerajaan telah mengemukakan satu yang dinamakan sebagai Malaysia Green Deal. Dan di dalam Malaysia Green Deal tersebut, telah diputuskan bahawa keluasan tanaman sawit di Malaysia akan dihadkan kepada 6.5 juta hektar. Dan pada masa ini kita mempunyai yang telah didaftarkan sebanyak 5.89 juta hektar. Dan terdapat yang belum didaftarkan jumlahnya sebanyak 6.2 juta hektar. Kenapa dia tidak didaftarkan? Ini adalah kerana biasanya penanam-penanam sawit ini akan menunggu sehingga mereka mula menghasilkan tuaian
barulah mereka mendaftar dengan MPOB. Okey. Okey, Bila itulah dah bergerak sebabnya. baru didaftar. Ya, bila dah ada hasil mereka mendaftar. Okey. So kalau had maksimanya adalah 6.5 juta hektar dan sekarang kita ada 6.2 juta hektar, jadi kita hanya mempunyai sekitar 300 ribu hektar saja lagi. Okey. Dan kemudian apabila kita mencapai 6.5 hektar, tidak akan berlaku lagi sebarang peningkatan kawasan. Yang akan kita lihat pada waktu itu adalah penanaman semula sawit. Dan apabila penanaman semula ni kita tidak buka hutan baru, so bolehlah kita katakan bahawa Malaysia menuju kepada satu negara yang bebas penyahutanan berkaitan dengan pengembangan sawit. Okay? Dan inilah satu naratif yang saya rasa perlu kita ketengahkan. Dan kita perlu bezakan Malaysia dengan Indonesia, di mana kita menghadkan penanaman sawit sehingga 6.5 juta hektar. Tetapi di Indonesia mereka boleh dan akan terus mengembangkan kawasan mereka. So itu tidak akan berlaku di Malaysia. Ya, itu yang kita mampan tu, Dr. Ya, dan ini adalah satu naratif yang saya rasa begitu penting dan untuk kita ketengahkan dan penting untuk kita katakan kepada dunia bahawa kita tidak membuka hutan baru untuk menanam sawit. Okey. Doktor, kita sedia maklum harga minyak sawit mentah dunia pada ketika ini mungkin agak lebih kompetitif berbanding pada 2 tahun sebelumnya, dan ini mungkin membawa satu petanda yang baik untuk industri sawit negara. Cuma masalah pasca pandemik ini kita kekurangan tenaga buruh, khususnya tenaga buruh asing untuk menjadi pekerja-pekerja dalam penghasilan dan juga untuk menuai hasil sawit tersebut. Pada ketika ini apakah disebabkan sumber yang berlebihan dan kekurangan tenaga buruh juga menjadi masalah kepada industri sawit negara? Okey. Memang benar. Kalau kita lihat sekarang, salah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh industri sawit adalah untuk menyediakan tenaga buruh yang mencukupi. Dan industri sawit ini, kalau kita lihat daripada sejarah dia mula dibuka, dia banyak memerlukan ataupun menggunakan tenaga buruh daripada luar negara. Dan ini adalah ekoran daripada kurangnya kecenderungan di kalangan rakyat Malaysia untuk berkecimpung sebagai pekerja di dalam industri sawit. Terdapat beberapa syarikat yang agak kreatif untuk mendapatkan tenaga buruh daripada Malaysia dan diharap ini dapat diketengahkan dan diguna pakai oleh lebih banyak syarikat. Apa yang mereka telah lakukan adalah, kalau kita lihat sistem konservatif, buruh-buruh ataupun pekerja-pekerja di industri sawit ini bermula bekerja sekitar jam 7 pagi. Right? Dan ini tidak begitu sesuai untuk rakyat Malaysia kerana di situlah mereka perlu menghantar anak ke sekolah dan sebagainya. Jadi kalau syarikat-syarikat boleh bertindak secara kreatif dengan mengubah suai waktu bekerja untuk lebih sesuai kepada keperluan yang diperlukan oleh masyarakat Malaysia, maka kemungkinan pergantungan kita boleh kurangkan sedikit. Tapi namun demikian, industri sawit memerlukan bilangan tenaga buruh yang agak besar. Dan kita telah daripada apa yang telah kita lihat dalam 1-2 dekad yang lalu, walaupun kita mempunyai tenaga buruh daripada beberapa negara, tetapi kita dapat lihat ada tenaga buruh yang datang daripada negara-negara tertentu mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas lebih efektif berbandingkan dengan buruh-buruh yang datang daripada negara lain. Dan di sini pekerja-pekerja yang datang daripada Indonesia ternyata lebih berkesan dan lebih produktif jika dibandingkan dengan tenaga daripada negara-negara lain. So ini adalah satu cabaran bagaimana kita boleh meningkatkan produktiviti daripada buruh-buruh yang datang daripada negara selain daripada Indonesia. Menjawab soalan yang diutarakan, apakah kesan kepada kekurangan tenaga buruh ini?
Ya. Okey, dengan harga yang begitu baik dan dengan larangan pengeksportan yang telah dilakukan oleh Indonesia, sepatutnya diambil peluang oleh Malaysia. Okey. Right? Sebab kita ada demand dan kita tak ada kompetitor. Tetapi malangnya kita tidak mempunyai tenaga buruh yang cukup. Nak produce pun. Jadi buah akan sentiasa dihasilkan. Dia akan berterusan membesar dan menjadi masak. Ya. Jadi kalau kita tidak ada tenaga buruh untuk menurunkan buah-buah tersebut, maka buah itu akan reput di atas pokok. Dan bila dia reput, maka maknanya kita tak dapat menuai produk yang sepatutnya kita dapat tuai. So kalau kita lihat di dalam akhbar-akhbar tempatan, ada syarikat yang mengatakan mereka kekurangan 10,000, 20,000, 30,000 tenaga pekerja. Dan walaupun ada jaminan-jaminan daripada kerajaan untuk membawa masuk tenaga buruh ini, tetapi sehingga kini ia masih lagi satu perkara yang belum menjadi kenyataan. So diharap perkara ini dapat diselesaikan dengan secepatnya. Usaha merancangkan automasi, apakah ia boleh digambarkan sebagai berkesan? Itu adalah satu kaedah yang boleh digunakan. Tetapi berbanding dengan negara, umpamanya di negara Colombia. Colombia kalau kita lihat ladang sawitnya begitu rata. Right? Jadi untuk kawasan-kawasan yang begitu, kita boleh gunakan mesin-mesin ataupun peralatan-peralatan yang canggih yang boleh membantu di dalam operasi kita. Tetapi di negara seperti Malaysia dan juga Indonesia, terrain negara kita adalah begitu mencabar, bukit bukau, dan kita lihat kalau dulu di sawah padi kita tengok sejauh mata memandang kita nampak pokok padi yang rata. Tapi sekarang ni walaupun kita nampak ladang sawit, kalau daripada kapal terbang kita nampak ladang sawit, tetapi dia adalah di atas bukit dan bukau. Dan ini adalah satu cabaran untuk kita menggunakan mechanization. So kita kena perlu kreatiflah untuk membentuk peralatan-peralatan yang sesuai untuk digunakan di dalam terrain-terrain yang mencabar ini. Okey, kita kembali dan berbalik kepada kempen No Palm Oil Labelling ini, bukan hanya kepada produk-produk akhir, kepada consumer product dan juga produk-produk makanan. Sawit juga boleh dihasilkan untuk produk-produk hiliran, ya, ke arah biodiesel dan sebagainya. Di manakah usaha kita dan progres kita ke arah penghasilan sawit kepada produk-produk hiliran ini? Okey. Kalau kita lihat di dalam industri sawit ini, apa yang kita dapat lihat adalah pulangan yang kita dapat daripada industri sawit pada tahun 2021 adalah sebanyak 102.8 bilion ringgit. Kalau biasanya kita dapat sekitar 70 bilion, tetapi ekoran daripada harga yang begitu memberansangkan pada tahun 2021, pulangannya adalah melonjak kepada 102.8 bilion ringgit. Dan kalau kita lihat dari segi pecahan hasil tersebut, masih lagi tidak banyak daripada hiliran. Lebih banyak kepada produk yang bersifat dia panggil huluan. Okey. Tetapi kalau kita lihat di dalam pulangan yang lebih membawa keuntungan adalah produk-produk hiliran. Kalau kita lihat syarikat-syarikat Fortune 500 umpamanya, kita lihat Nestle umpamanya. Okay? Mereka ataupun kita lihat Nestle dan sebagainya, mereka banyak mengeksploitasi produk-produk hiliran. Dan banyak di antara produk-produk hiliran tersebut datangnya daripada sawit. Kalau kita lihat Procter & Gamble umpamanya, datang daripada sawit. Tapi kenapa Malaysia sebagai pengeluar produk ataupun pengeluar minyak sawit yang nombor 2 terbesar di dunia masih lagi tidak mengambil kesempatan tersebut. Dan ini adalah satu cabaran yang saya rasa kalau kita tidak serius, Indonesia akan mengatasi Malaysia bukan sahaja dari segi keluasan pengeluaran tanaman sawit tetapi juga di dalam peringkat hiliran. So Malaysia haruslah dengan serius melihat
apakah produk-produk hiliran yang perlu dihasilkan. Okey. Umpamanya sekarang ni kita banyak bercerita tentang biodiesel. Teknologi biodiesel ini diciptakan oleh penyelidik daripada Malaysia pada tahun 90-an. Tetapi kenapa Malaysia masih lagi di peringkat B20 berbanding dengan umpamanya di Indonesia? Mereka B40. Bukan B40 kategori ini. B40 tu maknanya biodiesel 40%. Ya. Okay? Kita masih lagi terkial-kial dengan B20. Okey, Doktor, kita akan sambung seketika perbualan kita dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Bersua kembali Bicara Naratif eksklusif malam ini bersama dengan Malaysian Palm Oil Council. Dr. Ruslan, untuk kita menyimpulkan berkenaan tentang no palm oil labelling ini, tadi seketika kita ada bercerita tentang usaha biodiesel yang mana telah pun digerakkan oleh negara kita dan penghasilan produk-produk juga pernah dihasilkan dan juga penyelidikan yang dihasilkan oleh negara kita. Jadi di mana masa depan untuk biodiesel dan juga di mana masa depan kita untuk memerangi no palm oil labelling? Okey, berkaitan dengan biodiesel ini, saya rasa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk Malaysia kerana kita mengeluarkan banyak minyak sawit dan walaupun sekarang ini kita dapat banyak kekangan yang ditujukan kepada industri sawit yang mengatakan dia tidak baik untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi salah satu daripada cara untuk kita menggunakan pakai minyak sawit ini dengan lebih efektif adalah mempelbagaikan kegunaan. Dan kita tahu bahawa
pada mula-mulanya industri sawit ini dilakukan, kegunaannya hampir 100% untuk tujuan makanan. Okey. Dan apabila penyelidikan dan kajian dilakukan, minyak sawit ini banyak digunakan untuk produk-produk yang bukan makanan. Umpamanya di dalam binaan, di dalam bahan-bahan kosmetik, kesihatan diri dan sebagainya. Dan pada tahun 1990-an, Malaysia telah melakukan kajian berkaitan dengan biodiesel dan telah didapati bahawa biodiesel yang dihasilkan daripada minyak sawit mempunyai keupayaan yang hampir sama ataupun sama dengan diesel yang berasal daripada fosil. Okey. Dan daripada situ kita telah meningkatkan peratusan penggunaan biodiesel daripada peratus yang rendah kepada 20% sekarang. Dan apa yang berlaku sekarang ini adalah anjakan daripada generasi pertama biodiesel kepada generasi kedua biodiesel yang lebih berdaya saing dan lebih efektif. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang paling ataupun patut kita terokai dengan lebih serius. Right? Okey, kemudian berbalik kepada no palm oil label. Right? No palm oil label ini satu perkara yang penting dan kita perlu atasi dan kita perlu tangani dengan lebih efektif, dan dia memerlukan bukan sahaja kepada semua rakyat Malaysia tetapi juga masyarakat. Okey. Ayuh seluruh keluarga Malaysia, seruan untuk kita bersama-sama tidak menyokong ataupun kita memboikot produk-produk yang berlabel no palm oil ini supaya dapat menyelamatkan industri sawit negara dan juga penghasilan minyak sawit dan juga industri sawit negara. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Roslan Abdullah, pengarah sains alam sekitar dan kelestarian Malaysian Palm Oil Council MPOC. Terima kasih kepada pihak MPOC untuk segmen eksklusif bersama kami dalam Bicara Hati pada malam ini. Dengan itu kita akhiri dengan Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi.